Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pada tahun 1949, Frank McNamara telah memperkenalkan kad Diners Club. Walaupun kad Diners Club ini berlainan dengan sistem hutang kad kredit, tetapi ia menjadi titik permulaan satu revolusi di dalam dunia kewangan. Dari perspektif Islam, hutang atau al-qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sembarang penambahan. Orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjam itu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil ataupun benar." Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjadi dalil pensyariatan hutang. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala telah melarang dengan sekeras-kerasnya amalan riba, iaitu memberi hutang atau pinjaman bersama dengan kadar faedah. Amalan riba ini telah wujud sebelum kelahiran Islam lagi. Orang Yahudi yang tinggal di Madinah telah menjadikan sistem riba sebagai darah daging dalam urusan perniagaan dan perdagangan dengan orang Arab. Bagi umat Islam, sikap memusuhi riba ini bertambah kuat dan menyeluruh apabila sampai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Wahyu itu menerangkan kesan bala yang akan menimpa mereka yang mengamalkan sistem riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat bangun melainkan seperti bangunnya orang yang kemasukan syaitan lantaran gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka orang yang telah sampai kepadanya larangan daripada Tuhan yang telah diamal dahulu atau sebelum larangan, dan urusannya terserah kepada Allah, dan barang siapa yang kembali atau mengamalkan riba selepas larangan, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Berbalik kepada sistem kad kredit, antara cara yang paling efisien untuk menjana duit adalah dengan memaksa orang supaya berhutang dan kemudian menjadikan mereka hamba hutang. Hamba hutang atau debt slaves ini akan lama-kelamaan bekerja hanya untuk melangsaikan hutang. Fikirkan sejenak betapa senangnya untuk orang muda zaman ini berbelanja tanpa menggunakan wang. Sistem kad kredit membenarkan seseorang untuk berbelanja duitnya dahulu sebelum duitnya itu ada di dalam tangan. Konsep berbelanja tanpa mengeluarkan wang ini bukan sahaja terikat dengan sistem kad kredit, malah semakin berkembang. Akhirnya, kita terperangkap dengan membelanjakan pendapatan masa depan. Oleh kerana kesempitan dan juga desakan untuk membayar hutang, ramai terjerumus dengan hutang baru untuk menutup hutang lama, menipu atau lebih dahsyat lagi, bergelumang dengan rasuah. Seringkali apabila berlakunya satu krisis kewangan yang melanda diri kita sendiri, segera kita menunding jari kepada punca ekonomi sebagai faktor utama. Hakikatnya, cara dan gaya hidup kita yang tidak diurus dengan baik dan bijaksana yang menjadi punca utama berlakunya krisis kewangan yang melanda diri kita.
Antara penyebab utama orang muda kita berhutang ialah kerana nafsu memiliki barangan yang kita tidak akan mampu. Orang Islam zaman ini juga tidak terlepas daripada keinginan ini. Pengaruh media sosial sentiasa memaparkan kekayaan dan kemewahan dan kita terikut-ikut atau takut ketinggalan. Hasutan materialisme diiringi budaya berhutang ini menyembunyikan serangan riba di sebaliknya, dan inilah yang menjerat manusia dan negara hingga menjadi hamba zaman moden. Pengaruh media sosial pula hanyalah fatamorgana semata-mata kerana kemewahan dan kebahagiaan hakiki hanya wujud di jannah. Di Sri Lanka, Presidennya Gotabaya Rajapaksa telah melarikan diri ke Singapura akibat pemberontakan rakyat besar-besaran oleh kerana kesempitan hidup dan kehancuran ekonomi Sri Lanka. Negara itu menjadi satu contoh hutang dan riba pada skala ekonomi makro. Pada asasnya, Sri Lanka adalah sebuah negara yang mengalami trade deficit kerana ia mengimport barangan lebih daripada mengeksport. Oleh kerana itu, Sri Lanka terpaksa berhutang USD untuk menampung perbelanjaan negara. Mata wang USD pula digunakan dalam perdagangan antarabangsa. Jadi masalah timbul apabila reserve USD Sri Lanka tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan. Bertambah pula dengan pentadbiran negara yang lemah dan tidak tangkas menangani ekonomi, maka Sri Lanka tidak mampu lagi untuk membeli USD secara hutang. Sejurusnya tidak lagi mampu untuk membekal barangan keperluan buat rakyat. Sri Lanka menjadi contoh kepada satu sistem yang tidak adil telah dikuatkuasakan seluruh dunia. Sistem berasaskan hutang dan riba yang diguna pakai pada skala makro. Ironinya, Sri Lanka memerlukan hutang baru untuk selesaikan masalah ekonomi sebesar ini. Soalan yang kita perlu tanya adalah, siapakah yang menetapkan sistem ini? Dan adakah sistem ini satu penjajahan alaf baru? Kami akan huraikan sistem ini dengan lebih terperinci dalam episod yang akan datang. Umat Islam di akhir zaman ini menghadapi cabaran yang tidak pernah dialami oleh umat Islam sebelumnya. Menjadi hamba kepada hutang dan riba hanya akan melemahkan semangat dan minda kita. Kita akan letih dan lesu dibelenggu riba dan akhir sekali akan ambil sikap tidak peduli dengan maslahah ummah yang lebih besar. Lebih dahsyat lagi, kita mula putus asa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya terlucut iman. Inilah bentuk fasad atau kerosakan yang dilakukan oleh perakus-perakus kuasa dan harta untuk menguasai dunia. Mereka menggoda manusia untuk sentiasa membeli dan pada masa yang sama merayu supaya sentiasa berhutang. Golongan yang termakan hasutan ini akan berbondong-bondong mengabdikan diri kepada nafsu, lalu tergelincir hingga membawa kepada syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak melarang umatnya untuk berbelanja, namun kita perlu sentiasa peka dengan perbezaan antara keperluan dan kemahuan. Ingatlah bahawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertumpu hanya kepada yang menyebarkan fasad, tetapi akan ditanggung juga oleh golongan beriman yang tinggal bersama mereka.